Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-426 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Sharina Uthman, Nur Razia Mukhtar, Nur Hayati Yahya, Aminah Hitam, Marfu'ah Muhammad, Jamaliyah Manab, Galik Spirit, Zuraida Siddiq, Jamilah Ihsan, Ana Sukaimi, dan juga Nur Hayati Sulaiman, Laila Umar, Aniza Umar, Kati Khairuddin, Rin Khairil, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada siri yang ke-426 pada pagi ini, kita telah tiba pada muka surat yang ke-152. Muka surat 152 daripada surah yang ke-7, surah Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-19. Kita bermula daripada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruang komen. Muka surat 152 surah yang ke-7 Al-A'raf bermula daripada ayat yang ke-19. Namun sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bantu untuk share dan juga kongsikan. Mohon jasa baik kepada yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Bagaimana suara saya pada pagi ini? Saya harap suara saya adalah jelas, video saya adalah jelas. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan manfaat untuk saya dan juga setiap daripada kita. Hari ini kita nak sambung pada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ahlan kepada yang baru join, ayat yang ke-19. Lalu kita telah belajar bagaimana bermula daripada ayat yang ke-11. Allah telah menceritakan nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia. Di antaranya adalah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan bagaimana Allah muliakan manusia dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan kita telah terangkan apakah maksud sujud di situ. Kemudian pada ayat yang sama juga, ayat yang ke-11, Allah menceritakan kepada kita ada makhluk yang bernama Iblis. Lam yakum minas sajidin, di mana dia telah enggan untuk mentaati perintah Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah bertanya kepada Iblis pada ayat yang ke-12, apakah yang menghalang Iblis daripada mentaati perintah Allah dan pada waktu itu sujud kepada Nabi Adam. Maka pada ayat yang sama Iblis memberi alasan bahawa Nabi Adam itu adalah hina daripadanya, dia mulia daripada Nabi Adam kerana dia diciptakan daripada api sementara Nabi Adam diciptakan daripada tanah.
Maka pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk dia pada waktu itu meninggalkan syurga, dihalau keluar daripada syurga disebabkan pada waktu itu sikap sombong yang ada padanya. Dan kita belajar juga pada ayat yang sama, ayat yang ke-13, sombong sebenarnya menghina manusia. Tatakabbara, sombong, maka dia dihalau keluar dalam keadaan minas saghirin, dalam keadaan hina. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah menceritakan kepada kita Iblis minta pada waktu itu peluang agar dia boleh hidup sampailah tiupan sangkakala yang kedua. Maka Allah sebut pada ayat yang ke-15 bahawa akan diberi peluang, namun bukanlah sehingga tiupan sangkakala yang kedua, tetapi seperti ayat-ayat yang lain menyebutkan hanya sampai tiupan sangkakala yang pertama sahaja. Kemudian pada ayat yang ke-16 dan 17, pada waktu itu Iblis berjanji di hadapan Allah yang dia akan terus-menerus menyesatkan keturunan Nabi Adam, anak Adam. Dan Allah berjanji juga pada ayat yang ke-18 yang kita baca semalam, di mana firman Allah, ya, dan aku juga berjanji mereka-mereka yang ikut kamu semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah ringkasan ayat yang kita telah baca. Kata para ulama tafsir, ketika mana pada waktu itu firman Allah kepada Nabi Adam untuk menggambarkan kemuliaan Nabi Adam, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ya Adam, wa terjemahannya adalah dan. Selepas Allah menceritakan janji Allah kepada Iblis dan juga pengikut-pengikut Iblis, maka pada waktu itu firman Allah kepada Nabi Adam pula, wa ya Adam, dan wahai Adam. Lalu bila orang Arab bila orang Arab pada waktu itu menggunakan harfun nida ataupun huruf seru, ya dan sebagainya, ayyuha, maka ianya pada waktu itu datang untuk tambih, datang untuk menarik perhatian, Lalu di sini Allah menarik perhatian Nabi Adam, yang mana Allah nak beritahu kepadanya bahawa semua benda boleh buat di dalam syurga kecuali ada satu sahaja larangan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Maka firman Allah, wa ya Adam, dan wahai manusia, menarik perhatian, dan wahai Adam, menarik perhatian Nabi Adam. Pada waktu itu nakkan Nabi Adam memberi perhatian betapa pentingnya apa yang nak disampaikan. Itu adalah fungsi harfun nida pada kebanyakan waktu, dipanggil harfun nida ataupun huruf seru, huruf yang digunakan untuk menyeru. Wa ya, dan wahai Adam, Nabi Adam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, uskun, tinggallah kamu. Sakana maksudnya tinggal. Daripada situ datangnya perkataan sukna, tempat tinggal, ataupun sakan, bangunan, tempat manusia tinggal. Lalu daripada situ datangnya juga maskan. Maskan maksudnya tempat tinggal. Firman Allah, uskun, perintah, tinggallah kamu. Di manakah Nabi Adam pada waktu itu hendak tinggal? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, anta, kamu, wa, dan, zauju, pasangan, zauj, pasangan, dan zauj boleh diguna untuk pasangan lelaki dan juga pasangan perempuan daripada sudut penggunaan bahasa Arab. Tetapi yang dimaksudkan zauj di sini adalah pasangan Nabi Adam, iaitu Hawa alaiha salatu wassalam. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, uskun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan pasangan kamu Hawa alaiha salatu wassalam. Di mana? Al-jannah, di dalam syurga. Jannah perkataan asal, ianya adalah tempat ataupun kebun ataupun tanaman yang pada waktu itu tersangat rendang dan lebat pohonnya. Orang Arab panggil pada waktu itu pohon-pohon, kawasan-kawasan yang ada banyak pokok. Dan pada waktu itu pohon-pohonnya pada waktu itu lebat dan juga rendang dia punya daun, maka orang Arab panggil jannah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah darus thawab,
tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan sebagai balasan, sebagai pada waktu itu tempat Allah membalas kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang mana syurga itu adalah sesuatu nikmat yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati tak dapat nak bayangkan. Inilah syurga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjaya. Maka firman Allah pada ayat ini, wa dan ya wahai Adam, uskun tinggallah anta kamu, wa dan zauju pasangan ka kamu, al-jannah di dalam syurga. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Yang pertamanya, kita nampak bahawa kampung halaman kita adalah syurga. Tempat asal kita adalah syurga. Adapun dunia hanyalah seperti RNR, tempat singgah. Dunia ini hanyalah tempat singgah. Tak ada orang yang pada waktu tu bila dia singgah dekat RNR, dia tak nak keluar dan dia tak nak tinggalkan RNR. Tak ada. Sebab semua orang yang singgah dekat RNR, walaupun pada waktu tu banyak macam mana sekalipun makanan, selesa macam mana pun tandas dia, best macam mana pun RNR, pada waktu itu orang tahu itu tempat singgah je. Dia lebih selesa nak pergi ke mana? Ke kampung dia yang mungkin tak ada aircon macam dekat RNR. Mungkin tak banyak restoran macam RNR. Mungkin tandas dekat kampung tu tak selesa macam RNR. Tapi semua orang yang tiba di RNR, pada waktu itu dia tahu ini tempat istirahat sahaja, tempat transit sahaja, tempat sementara sahaja. Dia akan pada waktu itu kumpul tenaga dan pada waktu itu bersedia untuk sampai ke tempat tujuan. Itulah kampung dia. Maka samalah juga sebenarnya Allah pada ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahawa moyang kita, Nabi Adam, yang mana tempat tinggalnya adalah syurga. Uskun maksudnya tempat tinggal. Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal dalam syurga. Dan disitulah kampung kita. Disitulah tempat asal kita. Disitulah tempat yang sepatutnya kita rindu untuk balik. Macam mana orang, kalaulah pada waktu itu dia tak dapat balik kampungnya, maka dia rindu. Dia sedih. Maka itu sebenarnya tempat asal kita. Adapun dunia adalah tempat sementara. RNR. Hanya orang yang pada waktu itu dia lupa tempat asal dia, dia pada waktu tu nak tidur dekat RNR, nak tinggal dekat RNR. Orang yang mana lupa asal dia, ataupun pada waktu tu dia tak ada tujuan, maka pada waktu tu dia pun duduklah dekat RNR beberapa hari. Kerana alasan dia makanan dia sedap, ada aircon, ada sediakan kemudahan, ada tandas sikit, ada tempat parking sikit, ada tempat main sikit, ada bank boleh keluarkan duit dan sebagainya. Lalu orang tu, siapakah orang yang suka duduk dekat RNR? Adalah orang yang pada waktu tu tak ada tujuan. Dia tak ada tempat nak balik, tak ada tempat nak pergi, ataupun pada waktu tu dia tak ada kampung. Ataupun siapakah orang yang suka duduk dekat tempat persinggahan dekat RNR? Itulah orang yang mana dia tak ada tempat nak dia lupa kampung dia lupa hala tujunya. Maka samalah juga pada waktu itu manusia sebenarnya pada waktu itu dia bersedia untuk mati sebab nak balik kampung. Walaupun pada waktu tu amalan dia tak banyak, lalu dia kena banyakkan. Walaupun pada waktu tu dia banyak dosa, maka dia kena taubat. Tapi sebenarnya manusia tak boleh tertipu. Pada waktu tu dia akan hidup kat dunia selama-lamanya. Al-Qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, sabda Nabi. Orang yang cerdik, orang yang tak tertipu, pada waktu itu dia adalah orang yang buat persiapan untuk dirinya dan dia beramal untuk selepas daripada kematian. Dunia ni hanya tempat singgah, hanya sementara. Maka pengajaran yang pertama daripada ayat ini pada perkataan uskun, tempat tinggal, memberi pemahaman kepada kita bahawa syurga adalah tempat asal kita. Sebab itu kita sebut kembali kepada Allah. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Kalaulah pada waktu tu cukup bekalan kita pada waktu tu buat yang terbaik daripada sudut amalan dan bertaubat. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil. Adapun dunia ni adalah sementara. Sama ada kita nak ataupun tak nak,
kita akan tinggalkan dia. Dan pada waktu itu hendaklah kita tinggalkan dalam keadaan bersedia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada firman ini, wa zaujukal jannah, bahawa Nabi Adam adanya pasangan iaitu Hawa alaihas salatu wassalam. Maka pengajaran daripada ayat ini adalah pada waktu itu pentingnya untuk manusia dia tidak bersendirian. Dia ada sokongan daripada sudut pasangan dia, keluarga dia. Dia ada sokongan daripada sudut pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada adik-beradik dia, daripada kumpulan dia, circle dia. Tapi nak gambarkan di sini bahawa bagaimana manusia dalam syurga adanya pasangan. Maka sebenarnya kehidupan di dunia pun manusia sebenarnya tak boleh seorang-seorang. Dia mestilah pada waktu itu adanya teman, adanya berjemaah. Sebab itu kita nampak dalam hadis pun benda yang kecil macam permusafiran, macam contohnya bersafar, pun Nabi SAW tak galakkan bersendirian. Pada waktu tu mestilah dua orang, mestilah berjemaah. Lalu sebab itu dalam kehidupan, janganlah kita buat seorang-seorang, tetapi pada waktu itu adanya sokongan daripada keluarga, daripada teman, daripada circle. Dan pada waktu itu kita sama-sama mengumpul pahala mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu firman Allah, tinggallah kamu. Walaupun syurga tu dah nikmat, syurga tu dah nikmat, tetapi ianya akan menjadi lagi best, wahai Adam, ketika mana kamu tinggal bersama dengan pasangan kamu, iaitu Hawa. Wa zawjukal jannah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pada waktu itu yang Nabi Adam boleh buat dalam syurga? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakula, maka makanlah kamu wahai Adam. Fa, maka, kula, makanlah kamu berdua. Min, daripada, haitsu, mana-mana, syi'tuma, yang kamu inginkan suka. Lalu di sini Allah menyebut antara nikmat syurga adalah pada waktu itu boleh makan. Dan boleh makan dekat mana? Min haitsu syi'tuma, dekat mana-mana yang kamu suka. Apa yang kamu suka, boleh makan dalam syurga. Lalu daripada sini sebenarnya ada pengajaran dia untuk kita dapat masuk syurga, di mana pada waktu itu kita boleh makan dan buat apa yang kita suka. Maka untuk dapatkan itu, hendaklah kita ketika mana berada di dalam dunia, kita buat apa yang Allah suka. Dalam dunia, kita buat apa yang Allah suka. Barulah layak nanti dekat hari akhirat, kita dapat apa yang kita suka. Tetapi sebaliknya, kalaulah dekat dunia kita buat apa yang kita suka, walaupun Allah larang, maka pada waktu itu kita tak akan dapat nikmat tersebut. Lalu, dia punya pengajaran yang kedua, daripada pengajaran yang ketiga, daripada firman Allah, fakula, maka makanlah kamu berdua, min, daripada haitsu, mana-mana, ataupun di mana sahaja, syi'tuma, yang kamu suka, yang kamu inginkan. Pengajarannya adalah untuk kita pun dapat seperti itu, kita boleh enjoy, dapat makan, dapat apa yang buat yang kita dapat buat apa yang kita suka. Maka untuk itu hendaklah dekat dunia kita belajar untuk buat apa yang Allah suka. Belajar buat apa yang Allah suka, bukannya apa yang kita suka. Allah suka untuk kita buat ni, kita buat. Allah suka untuk kita buat ni, kita buat. Dan untuk kita buat apa yang Allah suka tak lama pun, hanya beberapa tahun sahaja. Nak banding nanti Allah akan bagi apa yang kita suka selama-lamanya. Tak ada pengakhiran. Masuk syurga, dah tak ada lagi kematian. Masuk syurga, pada waktu itu adalah nikmat sahaja. Maka pengajaran yang ketiga adalah seperti mana firman Allah, fakula, maka makanlah kamu berdua, min haitsu, daripada mana sahaja, syi'tuma, yang kamu suka. Maka pada waktu itu hendaklah kita belajar buat dekat dunia ini apa yang Allah suka. Cumanya pada waktu itu Allah nak uji Nabi Adam dan Hawa. Maka firman Allah, semua benda kamu boleh makan, semua benda kamu boleh buat, satu je, wala dan jangan. Lam alif ini adalah jangan. Wala dan jangan. Taqraba, kamu berdua hampir. Lalu di sini kita nampak bahawa Allah tak kata jangan buat, Allah kata hampir pun jangan.
wala taqraba, dan jangan hampir. Nak memberi pemahaman mubalaghah, betapa bersungguh-sungguhnya Allah larang. Maka daripada ayat ini, daripada bahagian ini kita belajar bahawa bila Allah sebut jangan hampir, nak menunjukkan benda itu bukan sekadar jangan buat, hampir pun jangan. Nak tunjukkan bahawa sangat-sangat Allah melarang. Dan sebenarnya ada beberapa larangan yang dalam Al-Quran, contohnya zina, yang Allah sebut sama wala taqrabuz zina. Allah tak sebut jangan buat zina. Allah berfirman jangan hampir pun pada zina. Maka pada waktu itu nak memberi pemahaman, gambaran betapa mubalaghah, betapa Allah menegas dan menekankan pada waktu itu perkara tersebut. Lalu firman Allah wala taqraba, dan janganlah kamu berdua hampir. Dan daripada sini sebenarnya itulah sepatutnya tindakan kita terhadap maksiat. Pengajarannya adalah tingkah laku kita terhadap maksiat adalah begitu. Hampir pun jangan. Hampir pun jangan. Sebab bila hampir, maka dengan mudah akan terjerumus untuk buat. Bila dah hampir, maka akan mudah terjerumus untuk buat. Kerana penarikan terhadap maksiat dan dosa itu ada disebabkan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu amat banyak menyuruh kepada kejahatan. Lalu ada tarikan kepada maksiat dan dosa. Lalu sebab itulah maksiat dan dosa kita tak nak pada waktu itu hampir pun, apatah lagi buat. Bila Allah larang sesuatu, maka hampir pun jangan. Bila Allah larang sesuatu, maka dekat pun jangan. Jangan kita dekat. Contohnya benda ni adalah haram, kita tahu, hampir pun jangan. Hampir pun jangan. Sebab nanti ianya akan menarik kita untuk buat. Kerana nafsu kita lemah. Nafsu kita pada waktu itu adalah sangat suka kepada kejahatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini pengajaran yang keempat. Pengajaran yang keempat pada perkataan wala taqraba, dan janganlah kamu berdua hampir, sebenarnya merujuk kepada jangan buat. Tapi untuk jangan buat tu, hampir pun jangan. Kerana ketika mana manusia hampir, dengan mudah dia terjerumus untuk buat larangan Allah tadi, akan perkara yang Allah tak suka tadi. Firman Allah, lalu pengajarannya adalah sama juga kita kat dunia ni. Mana-mana yang Allah larang, jauhkan diri. Dekat pun jangan. Barulah kita selamat daripada melakukan maksiat dan dosa. Firman Allah, dan janganlah kamu berdua hampir kepada apa? Hadhihi syajarah, pokok ini. Ada satu pokok yang khusus, ada satu tanaman yang tertentu yang Allah pada waktu itu nak uji, Allah kata hampir pun jangan. Adapun benda lain dalam syurga, nikmat yang tak terhingga, nak buat apa buat, nak makan apa makan. Tetapi hanya satu pokok sahaja yang pada waktu itu jika firman Allah jangan. Dan apakah pokok itu? Kata Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, Allah tak sebut dalam Al-Quran, dan pada waktu itu dalam hadis yang sahih pun tak ada, maka dibiarkan begitu adalah lebih baik. Kata Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, wassawabu fi dhalika, dan yang paling betul pada perkara itu adalah yang mana Allah telah melarang Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu untuk makan daripada satu pohon yang tertentu secara khusus dalam syurga, daripada sekian banyak pohon yang Allah benarkan untuk makan. Wala ilma indana, dan kita langsung tidak tahu apakah pokok itu secara tepat. لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. Kerana Allah tak terangkan dalam Al-Quran, Nabi pun tak terangkan dalam hadis yang sahih apakah pokok tersebut. Walaupun ada yang mengatakan ianya adalah pohon anggur, ada yang mengatakan ianya adalah tin, ada yang mengatakan ianya adalah pada waktu itu gandum. Banyak pandangan. Tapi kata Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, bagus dibiarkan dalam keadaan tak tahu, kerana Allah pun tak sebut, Nabi pun tak ceritakan, kita kekalkan begitu. Lalu apakah pohon itu? Tak diketahui.
Tak diketahui pohon apa. Walaupun ada sebahagian para ulama tafsir pada waktu itu menyebut anggur, pada waktu itu menyebut gandum, pada waktu itu menyebut tin. Tetapi secara tepat apakah pohon itu? Al-Quran tak sebut, hadis yang sahih tak sebut. Kata Ibnu Jarir, maka biarlah begitu. Biarlah begitu, pohon apa. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala nak uji. Bukanlah kerana pohon itu haram, buahnya haram. Tetapi kata para ulama tafsir, sebenarnya pada waktu itu Allah sedang menguji. Allah nak uji. Lalu mungkin ada yang tertanya, kalaulah tak boleh makan, kenapa ada dalam syurga? Lalu sebenarnya pohon itu tak ada masalah. Pokok tu tak ada masalah. Tetapi Allah nak uji, adakah pada waktu itu manusia ataupun Nabi Adam berjaya dalam ujian ataupun sebaliknya. Maka pada waktu itu firman Allah, hampir pun jangan. Kepada satu pokok ni je. Kepada satu pokok ni je. Dan pada waktu tu yang lain boleh. Dan di sini kita nampak pada waktu itu fitrah manusia, naluri manusia. Kadang-kadang kita orang awam, benda yang tak boleh itulah kita nak cuba. Benda yang tak boleh itulah kita nak cuba. Padahal banyak lagi benda yang boleh. Benda yang halal banyak. Tapi kadang-kadang yang syubhah, yang dilarang, yang haram itulah yang nak dicuba. Padahal yang halal sangat banyak. Yang halal sangat banyak. Yang halal ada. Tetapi manusia memang begitu. Dia curious. Dia pada waktu tu nak juga tahu tentang yang haram ni. Tetapi pengajaran daripada sini adalah maksiat hampir pun jangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran. Kalaulah kamu dekat dan kalaulah kamu langgar, fatakuna, maka menjadilah kamu berdua minaz zalimin, daripada kalangan orang-orang yang zalim. Fatakuna minaz zalimin. Kalaulah kamu buat juga, kalaulah pada waktu itu kamu dekat dan kamu makan daripada buahnya, kamu ambil buahnya, maka jadilah kamu daripada kalangan orang-orang yang zalim. Apa pengajaran dia? Pengajaran daripada perkataan fatakuna, fa maksudnya segera, menunjukkan kepada kita orang yang langgar perintah Allah itulah orang yang zalim. Orang yang langgar larangan Allah itulah orang yang zalim. Orang yang pada waktu itu dia abaikan perintah ataupun larangan Allah, itulah orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim? Orang yang melakukan maksiat, orang yang melanggar perintah Allah, orang yang pada waktu itu menentang Allah. Maka itu pengajaran yang kelima yang kita boleh dapat pada ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu melarang manusia untuk melakukan sesuatu supaya Allah uji manusia. Dan pada waktu itu manusia, kalaulah dia buat juga, fatakuna minaz zalimin, maka jadilah daripada kalangan orang-orang yang zalim. Firman Allah pada ayat yang ke-20, fawaswasalahuma syaitan, datanglah pada waktu itu hasutan syaitan. Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dalam tempoh 30 minit ini. Moga-moga bermanfaat dan ada pengajaran yang kita perolehi. Kepada sahabat yang kali pertama join, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Dan jangan lupa untuk join di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita ada perkongsian kisah para sahabat setiap hari jam 9 malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jumpa lagi pada waktu yang lain.